Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita kumpul lagi. Untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Imam Muslim, dan kita berjumaah. Yang terakhir kita bincangkan adalah berkenaan dengan tajuk imam di atas mimbar. Apa yang dikatakan oleh imam ketika berkhutbah. Yang kita katakan bahawa kerana Nabi SAW sentiasa memulakan dengan memuji Allah Ta'ala, dan juga kemudian menyanjung Allah Ta'ala dengan apa yang layak. Lalu lepas tu baginda akan berucap dengan ucapan yang kadang-kadang Nabi akan mulakan dengan sebutkan berkenaan dengan hidayah yang milik Allah Ta'ala, kemudian berkenaan dengan tajuk bid'ah dan agama ni adalah teruk atau buruk. Kemudian yang terakhir kita ambil, itu last sekali kita ambil hadis bab berkenaan dengan tajuk bagaimana Nabi SAW kadang-kala membacakan ayat-ayat Quran sahaja di atas mimbar. Di atas mimbar baginda akan baca Quran saja untuk khutbah. Dan ini ialah berpadanan dengan keadaan para sahabat Nabi SAW yang mereka faham bahasa Arab. Adapun kita ni yang menyebabkan kita terpaksa buat tulis khutbah panjang-panjang ni, sebab kerana ialah kalau kita baca Quran saja orang tak faham. Orang tak faham Baik. Untuk itu kita tukarkan khutbah kita tu pada bentuk sedemikian. Okey. Baik. Okey, kita kita share buku kita. Sekejap. Skrin. Baik. Okey. Bab sabi'. Bab ruku'i min dukhul ruku'i man dakhala wal imam yakhtubu. Ruku'i man dakhala wal imam yakhtubu wa ta'limi fi halatil khutbati fi halatil khutbati. 33 عن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما 34 عن أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته
hatta intaha ilayya wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa'utiya bikursiyin wa habastu qawaimahu wa habastu qawaimuhu hadida wa hasibtu qawaimahu hadida qala faqa'ada alaihi Rasulullah sallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Okay. Bab as-sabi'u yang ketujuh, bab ruku' man dakhala wal imam yakhutubu. Ruku' ini solat kalimah ruku' tu juga kita ganti kepada kalimah solat. Datang dalam hadis Nabi sallallahu banyak kali bagi digunakan perkataan raka'ah untuk maksud solat. Raka'ah maksud solat. So Nabi pernah sebutkan fal yarka' raka'atain kan. Rukuklah dua rakaat bukannya fardu. Contoh macam kes istisqa. Kan bukan istisqa istikharah. Nabi SAW menyatakan kan bila orang tu ada keperluan per Allah Taala atau maka dia dia rasakan nak pilihan Allah Taala, maka dia Nabi kata rukuklah dua rakaat selain fardu. Solat dua rakaat yang bukan fardu. Maka lepas tu boleh berdoa dengan doa yang Nabi ajar. So jika kita lihat pada sudut itu, kalimah rukuk ni digunakan untuk maksud solat. So Nabi SAW gunakan bukannya benda kita okay. Bukan maksud dia kalimah rukuk tu kita tak faham, tapi sebenarnya di kalimah tu digunakan untuk solat, bukan perbuatan rukuk saja tapi bahkan solat, duhul solat. Okey, bab rukuk man dakhala wal imam yakhutubu, bab solat sesiapa yang masuk ketika imam sedang berkhutbah, sedangkan imam khutbah, ta'lim serta pengajaran atau mengajar fi halatil khutbati, ketika tengah-tengah khutbah, ketika dalam keadaan khutbah. Okey. An Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, okey, kita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa Sulaykun al-Ghatafani al-Ghatafani yaum al-jum'ati, telah datang Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu yaum al-jum'ati, pada hari Jumaat. Wa Rasulullah SAW yakhutubu, sedangkan Rasulullah SAW ketika tu dia katakan jumlah tu hal dia datang Jumaat dalam keadaan baginda Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fajalasa, lalu dia terus duduk. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya Sulaik, wahai Sulaik, qum farka' rak'ataini wa tajawaz fihima, bangun, rukuklah, ini solatlah dua rakaat, dan ringankanlah pada kedua-dua rakaat tersebut. Maksud dia suruh solat tu ringan-ringan, maksud dia jangan solat panjang-panjang lah. Maksud dia bila keadaan tersebut, solat tetap solat, cuma jangan panjangkan solat tersebut. Solat dalam keadaan ringkas saja. Dan biasanya ringkas Nabi SAW dengan para sahabat ataupun yang diriwayatkan Nabi SAW, yang paling ringkas Nabi solat adalah dengan baca Al-Kafirun, surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Itu yang banyak riwayat datang. Sini bila kita kata bangun, kita rukuk, solatlah dua rakaat, wa tajawaz fihima, dan ringkaskanlah pada kedua rakaat tersebut. Jangan panjang-panjang.
Jangan panjang-panjang, maksudnya ringkaskanlah pada rakaat tersebut. Okey. Watajawaz fihima, ringkaskanlah pada kedua rakaat tersebut. Okey. Thumma, kemudian Nabi SAW qala bersabda. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati." Bila datang seorang kamu pada hari Jumaat, ya. Wal imam yakhutubu, sedangkan imam berkhutbah. Imam sedang berkhutbah. Kita falyar rakaat ini wal yatajawaz fihima. Hendaklah dia solat, itu rukuk, itu solat 2 rakaat dan dia ringkaskan pada kedua-dua rakaat tersebut. Okey. Jadi hadis ni dan juga ada hadis lain dalam riwayat ini datang, ada yang daripada Jabir bin Abdullah, ada daripada riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ada 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi apa dia kata apa berkenaan dengan tajuk solat ni, solat yang disolatkan oleh orang yang masuk masjid. Dia bukan solat sunat khas yang yang mempunyai nama khusus macam nama solat sunat imam khutbah ke, tak ada, atau solat sunat ni. Tapi yang jelasnya banyak para ulama menyatakan ia adalah solat tahiyatul masjid. Ia adalah solat tahiyatul masjid. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, Nabi kita pernah baca dulu, Nabi SAW menyatakan idza dakhala ahadukum masjidah, bila masuk seorang kamu dalam masjid, falyusalli raka'ataini, kan, qabla an yajlisa, maka dari solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dia kena solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Mana at least 2 rakaat maksud dia. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum dia duduk. Supaya apa? Supaya dia panggil apa? Itu memenuhi adab. Ada adab masuk dalam masjid. Masjid tak akan dimasuki kecuali dengan cara demikian. Ini macam apa? Baitullahil Haram, kan? Kaabah. Masjidil Haram, bila seorang tu masuk, benda pertama dia kena buat adalah tawaf. Penghormatan bagi Baitullahil Haram. Lepas dia dah selesai umrah, kali kedua, ketiga masuk, tak payah tawaf, tak apa. Tapi the first time dia masuk, the first arrive dia dekat Mekah, benda pertama dia kena buat adalah tawaf di Baitullahil Haram. Itu di antara kehormatan yang ada pada setiap keadaan tadi yang Nabi tunjukkan kepada kita. Okey, jadi ada riwayat lain datang, Nabi SAW menyatakan kalau ikut lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata baina Nabi SAW yakhtubu yaumul jum'ati, sedang Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat. Idh ja'a rajulun, tiba datang seorang lelaki, faqala lahu, Nabi SAW, asallaita ya fulan, kau dah solat wahai fulan? Qala la. Dia kata tidak. Qala kum farka, Nabi kata bangun, solatlah, farka, rukuklah, itu solatlah. Okay. Tak sebut kalimah 2 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain, dia kata dakhala rajulun lil masjid wa Rasulullah SAW yakhutubu, masuk seorang lelaki dalam masjid sedang Nabi SAW berkhutbah. Yaumul Jum'ati, pada Jumaat. Faqala asallaita, lelaki itu datang duduk, kemudian Nabi berkata, adakah kau telah solat? Dia kata la. Qala faqum fasalli raka'atain, maka bangun solat 2 rakaat. Okay. Nabi perintahkan. Cuma dalam hadis 4 hadis yang awal tu, tak ada, 5 hadis awal tak disebut berkenaan nama orang. Nama orang yang datang tu. Dalam hadis yang lain yang kita baca sekarang ni datang dengan detail, iaitu nama siapa yang datang tu. Siapa yang datang? Itu Sulaik Al-Ghatafani. Al-Ghatafani dialah yang masuk masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Okey, baik. Hadis ni semuanya adalah petunjuk yang jelas berkenaan dengan petunjuk jelas berkenaan dengan dalil dalam bagi mazhab Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahawih, serta para fuqaha ahli hadis. Itu berkenaan dengan bahawa seorang tu bila masuk masjid Jumaat pada hari Jumaat sedang imam berkhutbah, digalakkan atau digesa untuk dia agar solat 2 rakaat dari masjid, dan dimakruhkan dia untuk duduk sebelum dia solat. Okay. Dan kemudian digalakkan dia juga supaya dia meringkaskan solat tersebut, jangan panjang-panjang,
supaya dia mendengar sesudah 2 solat rakaat tersebut khutbah. Dan telah diceritakan bahawa daripada mazhab Hasan Basri pendapat ni daripada Hasan Basri dan selain daripada golongan para fuqaha tabi'in atau tabi'in. Baik. Berkata Qadhi Iyad, dia kata berkata Malik, Laith dan Abu Hanifah serta As-Sauri, jumhur salaf dengan para sahabat tidak, dia kata tidak perlu disolatkan di 2 rakaat tersebut. Ini diriwayatkan daripada Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Dan hujah dia adalah kerana perintah suruh diam ketika imam berkhutbah. Kan? Dan mereka fahamkan hadis ni, mereka cuba fahami hadis ni, hadis yang suruh Nabi sudah bangun ni. Dia kata hadis ni, dia kata hadis ni bahawa dia ada kata dia pakai baju tak cukup ke. Okey. Supaya pakai baju tak cukup, lalu perintahkan dia solat supaya dia orang ramai nampak baju dia tak cukup, lalu mereka bersedekah kepada dia. Ini sebenarnya takwil yang batil, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kan? Pasal ini jelas hadis Nabi datang kata sedemikian. Kata cakap dengan suruh supaya dia bangun solat, tak sebut pun kata dia baju tak cukup dan sebagainya. Dan semua riwayat tak datang pun sedemikian. Cuma ini andaian sebahagian para fuqaha yang berpegang dengan satu pendapat, lalu dia cuba takwilkan hadis tu ikut pendapat masing-masing. Okey. Yang kata okey, nas ni tak datang pada semua takwilan lah. Dan tak rasakan Imam Nawawi kata dia tak rasa orang yang sampai pada lafaz yang sahih ni kan, lafaz ni lalu dia menyanggahinya. Kerana hadis juga dan hadis juga ada maksud kedua ataupun fiqh yang kedua itu bahawa boleh untuk harus untuk khatib bercakap dan selainnya kan, ni ada perintah untuk amar ma'ruf dan memberi petunjuk kepada kebaikan pada semua keadaan dan tempat. Dan padanya juga bahawa tahiyatul masjid ni 2 rakaat dan bahawa nawafil sunat ni semua 2 rakaat. Okey. Dan bahawa tahiyatul masjid ni tidak dilepaskan dengan duduk pada hak orang yang jahil hukumnya. Dan telah kira-kira banyaklah para ulama menyatakan bahawa orang yang ada juga yang berpendapat bahawa kalau duduk tu dah terlepas dah fadilat dia. Tapi sebenarnya apa yang dibawa oleh perintah Nabi SAW tu menunjukkan bahawa bangun dan solat. Dia tak perlu kata tak nak solat lah. Tak nak solat, dia kata pasal dah duduk dah langgar. Tak ada. Dia tetap kalau sebolehnya dia bangun dan solat. Pasal Nabi suruh Sulaik tu atau seorang lelaki yang lain, Jabir ceritakan memang Nabi suruh dia bangun dan solat. Bangun dan solat. Okey, baik, kalau sekiranya seorang tu masuk ni ada penjelasan dibuat oleh para ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin dan berkenaan dengan tajuk kalau kita masuk imam khutbah, patut kita dengar khutbah imam terus ke atau kita solat? Dia kata kena solat. Okay. Kadang dia kata kita nak solat juga ketika tu azan tengah azan. Maksudnya imam dah naik atas mimbar tapi ketika tengah azan. Kita tunggu azan habis ke kita solat? Jawapannya adalah solat terus. Solat terus sebab mendengar azan itu hanya sunat saja. Bukannya wajib. Sebab tu dia boleh terus solat. Masuk-masuk nak ngelakkan dia tak mendengar khutbah imam dengan betul, maka sepatutnya dia terus solat. Ini kefahaman yang betul sepatutnya. Cuma banyak orang dia tunggu sampai azan habis barulah dia solat. Kalau mungkin pada sudut solat fardu yang lain seperti zuhur ke asar ke, kan kita kata contoh macam kita nak duduk tapi tunggu azan kumandang habis. Memang ada gap masa di antara iqamat dengan azan itu sendiri. Tapi kalau sekiranya dalam kes yang kita bincang sekarang ni, dia tak ada dekat situ. Kalau sepatutnya sebarang gap. Ketika lain imam bangun bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke, dia bagi salam, dia duduk je azan akan dikumandangkan. Dan azan dikumandangkan tu lepas daripada habis azan, maka akan dengan cepatnya dengan segera dengan langsungnya imam akan terus sambung berkhutbah. Jadi kalau gap masa tu tak ada, sepatutnya kita tak boleh habiskanlah keadaan tadi untuk kita panggil buat ibadat sunat kan.
buat ibadat sunat. Okay. Jadi yang kita faham kat sini ialah apa sedemikian. Kemudian dalam ni juga dalil bahawa solat tahiyatul masjid tak ditinggalkan ketika waktu larangan. Waktu larangan solat seperti contoh macam sebelum maghrib dan selepas asar, ataupun selepas subuh. Subuh kalau untuk masuk masjid lepas subuh dia masuk masjid, maka dia sepatutnya duduk solat dahulu. Sebelum daripada dia duduk. Kalau nak duduk dalam masjid dia kena solat dahulu. Oleh itu adalah hak yang patut ditunaikan. Cuma kita panggil apa? Okey. So, maksudnya kalau kita faham itu, maksudnya memang dia kena solat. Tahiyatul masjid tu pada waktu hatta waktu larangan. Sebab kalau khutbah imam pun boleh dia solat, maka kalau ketika waktu lain pun lagi aula lah. So, memang kita kata memang bercakap ketika imam berkhutbah adalah dilarang. Tapi kita solat dan membaca bacaan serta tumpu pada solat kita dalam ketika imam tengah khutbah, maka tak mengapa juga. Ya, patutnya benda tak ada masalah. Okey. Selain tu, sekejap. Okey. Selain tu, memang kita kata hukum dia, okey. Selain tu kita faham daripada hadis ni, hadis yang berkenaan dengan solat, orang yang masuk dengar ketika imam tengah khutbah, solat dia tu atau bukan ajaran yang disampaikan oleh imam tadi menunjukkan bahawa bolehnya untuk imam menegur ataupun ma'ruf nahi munkar macam disebut tadi, memberi panduan dan juga petunjuk walaupun tengah khutbah. Okey, walaupun tengah berkhutbah. Okay, dan hadis berikutnya ni dia berikan pengertian yang lebih jelas. Okey. Dia kata wa an Abi Rifa'ah, daripada Abi Rifa'ah. Qala beliau berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu. Aku sampai kepada Nabi SAW ketika baginda sedang berkhutbah. Okay. Lalu dia kata faqultu, berkata Abu Rifa'ah, qala faqultu, dia kata lalu aku pun cakap. Beliau berkata aku pun cakap, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi. Ada seorang lelaki yang asing yang datang menanyakan mengenai agamanya. La yadri ma dinuhu. Dia tak tahu apa agama dia. Okay. Dia kata qala, berkata Abu Rifa'ah, beliau berkata fa aqbala alayya Rasulullah SAW. Lalu telah menghadap kepada aku Rasulullah SAW. Wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Dan dia tinggalkan khutbah dia sampailah dia berdiri di depan aku. Mana Nabi tinggal khutbah, datang ke arah Abu Rifa'ah. Okay. Dan fa'utiya bi kursiyin. Dia dibawa Rasulullah SAW dengan kursi. Okay. Hasibtu qawaimuhu. Mana aku rasa qawaimuhu, tiang batang-batang kaki kursi tersebut hadid, daripada besi. Qala, berkata lagi Abu Rifa'ah, faqa'ada alaihi Rasulullah SAW. Dia telah duduk di atasnya Rasulullah SAW. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, dan baginda mula mengajarkan aku daripada apa yang diajarkan kepada baginda oleh Allah. Thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Kemudian dia baginda SAW datang semula kepada khutbah baginda, lalu baginda sempurnakan akhir khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini kalau kita lihat apa yang kita dapat pengajaran. Okay. Dalam hadis ni sebenarnya ada penggalakan untuk kita berlembut dengan orang yang bertanya soalan. Okey. Dan juga dalam gambaran dia bila dia minta jawapan kepada seorang yang alim, kepada orang tu nak bertanya, maka dia kena berlembut dan gunakan bahasa yang lunak didengarlah. Kan, cakap dengan baik. Ya, dan padanya juga ada tawaduk Rasulullah SAW, dan juga juga halusnya layanan baginda kepada orang Islam, dan juga kebelah kasihan baginda kepada mereka, dan baginda turunkan, rendahkan akan sayap baginda SAW. Maksudnya diri baginda rendahkan, ya, untuk duduk, akan tinggalkan
satu perkara kerana nak memenuhi akan permintaan mereka. Okey. Dan bahkan dalam ni juga ada hadis ni, bila Nabi datang kan, Nabi ajar kepada dia agama, dan ni ada sebenarnya bersegera kepada jawapan, mana orang yang diminta pendapat ataupun maklumat tentang perkara, sesuatu perkara, dia sepatutnya bersegera menjawab. Dia bersegera menjawab. Seorang yang minta fatwa, dia mestilah bersegera menjawab orang yang meminta fatwa. Dan bahkan dia dan kemukakan paling penting dan yang terpenting lepas tu. Maksudnya apa penting ni kena susun priority. Mendengar khutbah tu wajib, betul sama khutbah wajib, tapi orang ni tadi, kita mungkin kalau kita tak layan dia, mungkin dia hilang semangat untuk berdakwah atau mungkin hilang semangat untuk belajar. Sebab itu Nabi turun. Maka Nabi dibawa pada Nabi kursi, Nabi duduk atas kursi tu, kemudian Nabi ajar pada dia agama. Tinggalkan kerana khutbah, kerana soalan dia. Dan dia pula soal Nabi di atas mimbar. Nabi tengah berkhutbah, dia pergi cakap itu kepada Nabi SAW. Ya, dia mungkin pada sudut ni kena faham. Okey. Di kalangan para sahabat, ada orang-orang yang badui yang datang daripada perkampungan, yang memang mereka ni dari segi adab ataupun cara bermuamalah dengan orang yang lebih mulia ke tak erti. Dia tak tahu. Maka bila dia tak tahu, dia orang akan kadang-kadang Nabi dan khutbah atas mimbar, dia akan naik tanya soalan. Tanpa sebarang rasa bersalah ke, rasa tak kena ke, tak ada. Tak ada sikit rasa sedemikian. Bahkan dia akan bercakap dengan imam dan selamba je. Dan Nabi pula kerana berlembut dengan mereka, Nabi jawab saja akan soalan mereka. Nabi tak tinggalkan. Okey. Pasal kat sini mungkin kenapa Nabi tinggalkan, mungkin kerana lelaki berkenaan bertanya mengenai usul iman kan, menanyakan iman dan kaedah-kaedah iman yang penting. Ya. Jadi telah bersepakat para ulama kat atas siapa yang datang pada dia, orang bertanya iman dan cara masuk dalam Islam, wajib dia menjawab dan juga mengajarkan segera. Okey. Dan wujud Rasulullah SAW kan di atas kursi untuk mendengar baki apa yang masih lagi baki daripada kata-kata dia. Okey. Okey, supaya dia dapat dengar betul-betul lah, dengar dari Nabi duduk. Dengar betul-betul apa dia cakap. Soalan yang ditanya. Okey. Supaya mendengar orang-orang ramai kata-kata lelaki tersebut. Dan supaya mereka lihat tubuh badan bagi supaya dapat tengok lelaki tersebut sekejap. Okey, jadi maksudnya kalau cuma masalah dia orang kata ni berapa lama? Allahu a'lam kan. Nabi boleh tinggalkan khutbah, layan lelaki ni berapa lama dia duduk, Allahu a'lam, dia tak tahu. Sebab balik pada asal memang perbuatan Nabi tinggalkan tu ialah, kita kata kalau kita baca hari ni kita terkejut jugalah. Kita mungkin fikir imam tu berucap saja, tapi bila kita tengok Nabi tegur orang yang tak solat ataupun ada riwayat lain Nabi tegur orang yang langkah bahu orang. Dia langkah nak pergi depan. Nabi kata ya fulan kif bukan adai. Kata ya fulan stop, berhenti. Engkau telah menyakiti. Maksudnya pasal setiap kali dilanggar, dia lintas bahu orang tu, orang yang duduk tu akan rasa tak selesa. Dia perbuatan yang tak patut dibuat lah. Okay. Okay. Okay, itu jelas insyaAllah. Tak ada suara kekeliruan. Baik. As-saminah tu bab ma yuqra'u bihi fi salatul jumu'ati wa fi subhi yaumiha. Bab ma yuqra'u bihi fi salatul jumu'ati wa fi subhi yaumiha. 35 an ibn Abi Rafi' qala istakhlafa Marwanu Abu Hurairah al-Madinati wa kharaja ila Makkah فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في ركعة الآخرة إذا جاء المنافقون أي سورة المنافقون قال فأدركت
hinan sarafa adraktu Aba Hurairah sarafa fa adraktu Aba Hurairah hinan sarafa faqultu innaka qara'ta bi suratain kana Ali ibn Abi Talib yaqra'u bihima bil Kufati innaka qara'ta bi suratain kana Ali ibn Abi Talib yaqra'u bihima fil Kufati faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bima yaumul jum'ati wa fi riwayatin faqara fi suratil jum'ati fi sajdatil ula wa fil ukhra idza ja'akal munafiqun 36 wa ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Kana Rasulullah yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka ghashiyah wa idza ijtama'a al-'aidu wal jum'ata fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatain 37 wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ataka 'alal insani min ad-dahri aisatul insan wa hal ataka 'alal insani min ad-dahri wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratai suratul jum'ati wal munafiqin okey. Bab ma yuqra'u bihi fi salatul jumu'ati wa fi subhil yaumiha. Bab apa yang dibaca dengannya dalam solat Jumaat dan pada solat pada subuh hari Jumaat. Subuh harinya itu hari Jumaat. Daripada Abi Rafi' rahimahullah. Ni tabi'in Abu Rafi' Ibnu Abi Rafi'. Abu Rafi' tu bapa dia tu sahabat. Dia bukan Ibnu Abi Rafi', daripada Ibnu Abi Rafi', bukan Abu Rafi'. Beliau berkata istakhlafa Marwan Abu Hurairah al-Madinati, telah menggantikan atau menjadikan gubernur Marwan bin Hakam, dijadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke atas Madinah sebagai gubernur. Dia menggubernurkan Marwan telah menggubernurkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke atas Madinah. Untuk jaga Madinah letakkan Abu Hurairah takbir atau pengurus. Wa kharaja ila Makkah, dan telah keluar Abu Hurairah ke Mekah. Fa sallana Abu Hurairah al-jum'ata, telah salat untuk kami Abu Hurairah Jumaat pada hari berkenaan. Wa qara'a ba'da suratul jum'ati fi rak'atil akhirati, lalu dia baca pada ba'da suratul jum'ati, maka dia baca sudah surah al-jum'ah, ini pada rakaat pertama Jumaat. Maka dia kata dia baca pada rakaat dia kata fi rak'atil akhirati, dalam rakaat yang terakhir lepas rakaat pertama Jumaat, dia baca idza ja'akal munafiqun, suratul munafiqun. Qala berkata Ibn Abi Rafi', fa adraktu Abu Hurairah hinan sarafa, lalu aku telah dapatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia selesai solat. Faqultu lahu, lalu aku kata kepada Abu Hurairah anhu, dia kata faqultu lahu innaka qara'ta surataini ala Ali innaka qara'ta
suratai ini, engkau telah membaca dua surah. Kana Ali bin Abi Talib. Lalu Ali bin Abi Talib yaqra'u bihima bil Kufati, membaca dengan dua surah tersebut di Kufah. Kena baca macam kau baca ni, tapi di Kufah. Faqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah anhu, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u bihima yaumul jum'ati. Sebenarnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca dengan kedua-dua surah tersebut itu, Jum'ah dan juga Munafiqun, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Okay. Okay. Dia kata, wa fi riwayatin riwayat lain, faqara Rasulullah SAW faqara bi suratil Jum'ati fi sajdatil ula wa fil ukhra idza ja'aka munafiqun. Lalu baginda membaca pada lalu dia itu apa? Abu Hurairah membaca dengan surah Jumaah pada sujud yang pertama. Sajdatul ula, ini solat rakaat pertama. Wa fi ukhra, daripada yang terakhir, yang last sekali, apa yang itu kedualah. Dia kata idza ja'akal munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Okay, ini dia kata apa yang okay, dalam apa hadis ni ada beberapa perkara yang kita boleh perhatikan. Antaranya adalah penggalakan pembacaan dua surah tersebut secara sempurna. Bukan potong-potong kerat-kerat kan. Bukan ambil separuh 5 ayat kemudian baca separuh lagi berapa ayat. Bukan yang tu, tapi sepatutnya dia baca seluruhnya. Surah tu yang kerat-kerat. Bila unless macam surah Al-Baqarah yang panjang kan. Surah yang pendek tu kadang satu muka pun tak sampai. Sepatutnya kita baca habis. Okay. Okay, hikmah. Ada para ulama menyatakan hikmah daripada pembacaan baginda tentang perkara berkenaan. Hikmah dia pembacaan surah Jumaat kerana dia berangkumi kepada kewajipan Jumaat dan selainnya lah daripada hukum Jumaat. Dan bukan dan itu daripada okay. Pasal dalam surah Jumaat ni dia ada kegesaan untuk bertawakal dan juga berzikir mengenai Allah Ta'ala. Dan bacaan surah Munafiqun pula untuk memburukkan orang yang hadir di kalangan orang munafik. Okay. Bahkan kisah kisah Abdullah bin Ubay bila dia lepas perang Uhud berlaku, dia pernah sekali cuba untuk bangun macam biasa dia buat ketika mana Nabi nak mula khutbah, dia bagi introduction. Tapi nak cerita bila dia balik daripada perang Uhud dengan sebagian besar tentera Islam, dan kebetulan di Uhud pula banyak mati para sahabat, terjadi macam tu. So last sekali dia tak dapat berucap lagi bila dia berdiri tengah-tengah pada Jumaat tu untuk introduction untuk Nabi SAW, tidak lagi orang izinkan, bahkan orang suruh duduk, bahkan orang kata musuh Allah. Jadi dekat situ kita lihatlah bagaimana orang munafik ni datang solat juga. Dia bukan zaman kita sekarang ni tak tinggal terus solat. Orang munafik zaman Nabi masih solat. Dan pada hari Jumaat tu bila kita baca surah Munafiqun, itu macam peringatan untuk mereka yang munafik berkenaan dengan sikap mereka dan sebagainya. Sebab tu kita panggil dua surah tersebut dibacakan. Allah Alam. Tapi kita kata balik rasa ini adalah berdasar pada pembacaan menyeluruh seorang ni, bukan daripada hadis Nabi SAW. Baik, kenapa sebab dibaca surah tu bukan Nabi yang terangkat. Kemudian Sitawah 36 Wa an Nu'man ibn Bashir, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu yaqra'u fil 'aidaini wa fi jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata dahulunya Rasulullah SAW membaca dalam 2 hari raya dan juga hari Jumaat dengan yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, kemudian yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Okey. Jadi di sini wa idza qala beliau kata lagi wa idza ijtama al-aidu wal jum'ata, bila bergabung jadi sekali solat hari raya dan juga Jumaat fi yaumin wahidin, dalam hari yang sama, yaqra'u bihima aidan fi salatain, baginda akan baca dengan dua surah tu juga dalam 2 rakaat tersebut. Ini pendapat yang kata bahawa okey, sekejap. Okey. Maksudnya bila bini pasal kes dia pasal kita kata hari Jumaat bila jatuh hari raya, hari Jumaat, ada pendapat yang mengatakan Jumaat tak perlu dilakukan. Sebenarnya sabda Nabi SAW tu kepada orang-orang yang datang dia jauh, dia kata baliklah, siapa nak balik-balik.
Lepas tu Nabi teruskan khutbah. Dan kalau Jumaat Nabi dirikan juga. Nabi dirikan juga solat Jumaat. Okay? Dirikan dua sekali. Kalau pasal zaman kita sekarang banyak orang bila baca dua tentang tajuk pertembungan hadis bila solat Jumaat dan solat dia kata duduk dengan hari raya sekaligus. So kena 2 kali perhimpunan ke tidak? Pasal orang-orang yang daripada pedalaman payah dah datang awal pagi jalan kaki sebagainya sampai masjid tiba-tiba nak terus balik, dia payah sikit. Ini antara perkara yang kena faham sebab tu Nabi suruh balik awal. Dan untuk datang balik untuk Jumaat pula letih lagi diorang, 2 kali letih. Sebab tu bila Jumaat berlaku pada hari raya dan satu solat saja dipilih, dibuat. Tidak dua-dua sekali. Tidak dua-dua sekali. Cuma apa kita kata dalam hadis ni Nabi tunjukkan bahawa Nabi baca solat dua sekali. Nabi solat hari raya, Nabi solat juga Jumaat. Solat Jumaat baik. Kemudian daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi al-fajri fi salatil fajri yaum al-jum'ati. Dahulunya Rasulullah SAW baca dalam solat fajar pada hari Jumaat, alif lam mim tanzilul kitab as-sajdah. Surah as-sajdah baik. Wa hal ataka hadithul insan wa hal ta'al insani hinun dahri dan adakah telah datang manusia ini surah al-insan lah. Surah al-insan. So Nabi baca dengan pada fajar hari tersebut. Wa Nabi sallallahu kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratul jumu'ati wal munafiqin. Dan pada Nabi sallallahu dahulu membaca dalam solat Jumaat baginda dengan surah Jumaat, surah Jumaat dan juga surah Al-Munafiqun. Suratul Munafiqin. So Nabi SAW kita panggil yang pagi yang sekarang Malaysia masih buat ni sebenarnya di antara apa yang Nabi SAW punya amalan. Cuma bukan kemestian bukan kemestian, tapi kalau dah mestikan dah nak buat mesti baca penuh. Saya kadang tengok keadaan ni bila berlaku, banyak orang yang baca tak cukup. Dia baca separuh-separuh. Kerana suatu sajadah tu dia kerat dua sebab nak pastikan dapat sajadah aja. Ini salah. Ini adalah perbuatan yang salah. Sebab dia kena, kalau dia baca sajadah tu satu surah. Bukan demi kerana sujud. Okay. Bahkan kita tahu memang dari riwayat lain datang juga Nabi baca selain daripada surah itu. Cuma ini yang kita kata benda yang zaman kita sekarang ni, tengok orang tu nak buat benda yang sunnah Nabi, tapi dalam masa yang sama dia tak ikut sunnah dengan betul. Dia ikut understanding yang sendiri yang dia nak. Macam saya kata tadi kan, potong khutbah, potong bacaan jadi 2. Sedangkan Nabi baca sampai habis. Kemudian rakaat kedua Nabi baca sampai habis pula surah yang lain. Itu sepatutnya yang dilakukan oleh kita. Bila masa kita sekarang ni kena sibuk nak kerja dan sebagainya, maka pihak surau pun kan dengan meletakkan pertama cepat. Buat solat subuh ni, kalau di rumah saya ni kan ada surau-surau yang saya pergi, dia punya qomat punya dah cepat. Kita dengar azan, kita wuduk sampai rakaat kedua dah. Sampai surau nak solat, nak rakaat kedua dah. Mana kita duduk sebentar pun dah tak kena dia kata. Jadi macam yalah, ini yang kita kena faham pasal orang kita suka nak buat tapi dia tak buat dengan penuh. Nak buat macam Nabi SAW. Okay, kita galakkan untuk baca. Tapi kena baca penuh. Yang lama kita sekarang sibuk kerja, banyak orang langgar. Tak nak lagi dah pergi sejadah. Kau ingat tahun 80-an dulu memang dahsyat. Melayu kita kat Malaysia ni sejadah ni jangan tak buat lah. Bahkan ada orang kadang dia solat balik semula sebila imam tak buat sujud sejadah. Ini ekstrim lah, ekstrim. Sedangkan kita tahu bahawa bukan sedemikian. Sebab Nabi dari riwayat lain datang, Nabi pernah baca surah As-Saffat, baca surah sekian. Nabi pernah baca surah yang lain. Bukan hanya dengan pengertian tu. Baik. Okey, itu jelas. Baik. Semua lagi. Tasi'u, yang ke-9, bab maja'a fi tanaffuli ba'dal jum'ati. Bab apa yang datang mengenai melakukan melakukan solat sunat. Ba'dal jum'ati, solat Jumaat. Baik. Kita baca dulu teks dia, kemudian kita terjemah dan kita jelaskan. Baik. Tasi'u
tasi'atu bab ma jaa fi tanaffuli ba'da jum'ati. Babu ma jaa fi tanaffuli ba'da jum'ati. 38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum ba'da al-jum'ati fasallu arba'an. Idza sallaitum ba'da al-jum'ati fasallu arba'an. Wa fi riwayatin fa in ajila bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjid. Fa in ajila bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjid. Wa rak'ataini idza ji'ta. Ila al-bait. Wa fi lafdhin akhar man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an. Man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an. 39 wa an ibn Umar radhiyallahu anhu wasafa tatawwu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar wasafa tatawwu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baitihi. Kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baitihi. 40 wa Anisa ibni ukhti Namir. Qala sallaitu ma'a Muawiyah bil Jum'ata. Fil maksurati falamma sallama al-imamu qumtu fi maqami fa sallaitu. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami wa fa sallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta. Idza sallaita al-jum'ata fala tusalliha bi salatin hatta takallama aw takhruja. Idza sallaita al-jum'ata fala tusalli bi salatin hatta takallama khatib aw takhruja ataupun takhruja. Fa inna Rasulullah sallallahu amara nabi dzalika alla tusilu salatan hatta natakallama wa nakhruja aw nakhruja. Okay, bab tasi' bab ma ja'a fi tanaffuli ba'da al-jum'ati. Bab apa yang datang untuk solat sunat. Okey, sesudah Jumaat. Bab apa yang datang mengenai melakukan solat sunat sesudah solat Jumaat. Okey. Samaniyata wa salasin. Wa an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu, ya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, idza sallaitum ba'da jum'ati fasallu arba'an. Bila solat seorang kamu sesudah Jumaat, maka solatlah 4 rakaat. Fi riwayat lain, fa in ajila bika syai'un fasalli rak'atayn fi masjid. Jika bercepat ataupun kau gopoh, kau tak dapat nak tunggu berterhadap kau satu perkara, maka solatlah 2 rakaat di masjid. Wa rak'ataini idza ji'ta, dan 2 rakaat ketika mana engkau pulang. Masih 4. 2 di masjid atau tempat solat. Okay, dan 2 lagi ketika balik ke rumah, sampai ke rumah. Wa fi lafzin akhar, dalam lafaz lain, man kana minkum musalliyan ba'da jum'ati falyusalli arba'an. Siapa dengan kalian yang akan solat sesudah Jumaat, maka solatlah 4 rakaat. Okey. Dan kemudian wa Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Wa wasafa taw'a Rasulillah, dan dia ketika dalam hadis ni dia sifatkan tentang solat sunat Rasulullah SAW. Faqala, dan lalu dia berkata, wa kana yusalli ba'da jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitihi. Ya, dia kata dahulu Rasulullah SAW, Ibnu Umar ceritakan tentang solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata faqala, maka dia berkata, wa kana yusalli ba'da jum'ati,
dan dia baginda dahulu tak solat selepas Jumaat hatta yang salifah, sampai dia balik ke rumah fa yusalli rak'atain baiti, lalu dia solat 2 rakaat di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa anis Sa'ib ibnu ukhti Namir, dan daripada Sa'ib ibnu ukhti Namir, cek. Okey, Sa'ib ni siapa Sa'ib ni bin Yazid bin Sa'id bin Samamah bin Aswad bin Abdullah Abu Yazid Al-Kufi Al-Kindi. Okey. So dia kata kat sini ada hadis ni. Dia kata Abi Sa'ib ukhti Namirin, dia kata qala, dia kata sallaitu ma'a Muawiyah, aku telah solat bersama Muawiyah fil maksuri, dalam maksur maksurati, fil maksurati okey. Dia kata maksurah maknanya ala jawaz itikhadhiha fi masjidi idza ra'aha walil amr maslahatan. Yap. Ya, tempat yang dia kata dalam kawasan maksurah. Yap. Maksurah ya. Maksurah. Okey. Maksurah. Maksurah ni dia bukan bilik je. Takkan nak kata dalam apa dia pasal apa kalimah maksurah ni kita jangan pakai. Maksurah. Okey. Kotak. Betul lah. Betul, kita sebut kotak macam dia buat halangan. Maksud dia apa dia kata jadi Sa'ib bin Namir ni dia kata aku telah solat bersama Muawiyah Jumaat dalam satu kepungan. Okay. Dan halang daripada pembunuhan dan sebagainya, jadi dia dalam macam kandang dan sangka. Jadi kita falam masallam al-imam, kita bila bersalam saja imam, kuntu fi maqami fa sallaitu. Lalu aku pun solat dekat tempat aku berdiri, terus aku solat. Falam madala arsala ilayya. Lalu bila dia masuk Muawiyah masuk, dia utus kepada aku untuk datang. Faqala la ta'ud lima fa'alta. Jangan kau ulang terhadap apa yang kau telah buat. Kau buat tu jangan buat lagi. Idza sallaital jum'ata, maka jangan bila kau telah solat Jumaat, fala tusalliha bi salatin hatta takallama atau takhruja. Dia kata fala tusalliha, yang kau solat berkenaan sehinggalah engkau dengan kau solat berkenaan Jumaat tadi dengan solat lain, sehinggalah engkau bercakap atau engkau keluar atau engkau gerak. Fa inna Rasulullah amarna bidzalika. Maksudnya kerana Nabi SAW dahulu perintah kami dengan perkara itu. Dia kata alla tu solatun hatta la tu salatan la nusilu salatan la tu salatun
la tusallu salatun hatta la tusallu salatun. Ya. La tasilha bi salatin hatta takallama. Okey. So dia kau hubungkan la alla tu salatun hatta natakallama aw nakhruja. Maksudnya janganlah dihubungkan, dicantumkan satu solat dengan solat lain sehinggalah kami bercakap ataupun kami keluar. Maksudnya kat sini kalau kita terus solat tu, ini di antara benda yang seolah menjadikan solat tu jadi panjang. Dia berarti kena kita bercakap dulu ke, bertasbih dulu ke, dan sebut luar daripada bacaan solat. Dan kita sebenarnya kat situ mematuhi akan hadis ni. Ya. Pasal cerita dia Sa'id ibnu Ukhti Namir ni, anak saudara daripada Namir, dia sebenarnya dia solat tu automatik, lepas habis tu dia terus bangun solat. Dia macam cantumkan di antara solat Jumaat tu dengan berikutnya. So jadi ditegurlah oleh Muawiyah. Muawiyah tegur dia. Bahkan apa, kerana Rasulullah perintahkan kami untuk macam tu. Kami jangan hubungkan solat sehinggalah kami bercakap ataupun kami keluar. Gitu. Jadi maksud ini di antara perkara yang kena jagalah. Banyak orang kena tengok tak jaga bab ni. 4 rakaat tadi, kemudian ini, kemudian perkara ni. Baik. Ke-10 bab at-taghlizu fi tarkil jum'ati. Bab at-taghlizu, bab al-ashiru, bab taghlizi fi tarkil jum'ati 41 an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi ala adwadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin An Ibnu Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda ada adwa di mimbarih, pada tiang-tiang mimbar baginda, tengah baginda berucap tu, baginda mimbar tu ada tiang, baginda tengah berucap sambil bersandar ataupun pegang pada tiang mimbar baginda. Nabi kata apa? La yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jumu'at. Hendaklah berhenti sekumpulan manusia ni daripada perbuatan mereka meninggalkan Jumaat. Ataupun kalau kita nak tinggalkan, liyahtimanallahu ala qulubihim, atau Allah pasti memadamkan khatam ke atas hati-hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, dijadikan orang yang ghafil, lalai. Dia punya pada tinggal Jumaat tu datang sampai peringkat semikian, boleh menjadikan dia seorang yang lalai. Dan kita sebutkan tentang tajuk ni, dia dengan sengaja lah kan. Pasal dalam riwayat yang lain datang Nabi sebut man taraka salasa jumaatin tahawunan, siapa yang tinggal 3 Jumaat dalam keadaan meringan-ringankan. Okey. Datanglah dengan lepas tu dengan perkara ni, mana janjikan dengan mereka akan kena ditutup hati mereka daripada mendapat hidayah, dan bahkan jadi kadang orang yang lalai. Ini pada orang yang lalai. Okey. Okey. So, jadi pada hadis ni ini soal jenazah pula. Riwayat lain datang dengan 3 Jumaat, yang macam dalam At-Tirmidzi, salah satu Jumaatin. Tapi kalau kata orang tu memang sengaja tinggalkan kerana meringan-ringankan sebagainya. Ya, benda berkenaan kita panggil sengaja ringan, itu di antara sifat yang salah lah. Yang tu yang kita katakan tak ada penutupan hati. Ada pun kalau zaman sekarang ni, kita umat Islam di Malaysia dan banyak tempat di seluruh dunia, masjid tu ditutup dan disekat daripada berlaku jangkitan
COVID-19 kepada orang lain. Dan sebelum ni kita tak sangka akan jadi, baru ni bila sampai Ramadan baru ni telah berlaku. Banyak orang penyebar kepada perkara ni. Problem dia bukan kepada pasal raya, tapi kepada solat qiyam Ramadan. Ini yang kita bimbang sebab orang mula untuk tinggal kita panggil kita kata dia kata ada orang sebut kata berdosa dan sebagainya, tapi lah pada asalnya adalah kerana masalah penyakit tadi. Dan memang kita kata telah terjadi sekarang ni kluster surau masjid sebagainya, bahkan iftar Ramadan semua sekali datang. Ini bahaya. Baik. Kita panggil keadaan yang membahayakan nyawa. Dan sebab itu memang disarankan oleh agama untuk nyawa dijaga. Ini bukan melanggar SOP, melanggar sunnah, maka dia adalah daripada sunnah. Ia adalah daripada sunnah Nabi SAW. Okay. Baik, wallahu a'lam. So kita kejap Okay. So kita punya kelas ni Sahih Muslim ni, dengan Sahih Muslim mungkin akan diganti kelas lain lah. Sebab hari ni saya kata ni tanya boleh berapa lama lagi kan. So insyaAllah yang inilah kelas yang akan ditukar kepada kelas yang lain. Kelas yang lain bukan lagi pakai tajuk Sahih Muslim insyaAllah lepas ni. Baik, nanti kita akan maklumkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, soalan luar tajuk. Macam mana nak pilih solat istikharah? Katakanlah kita dah kerja contoh tempat A, tapi ada peluang di B. Macam mana nak bikin hati kita sedang 50 sini, 50 sana? Mana ada macam tu? Kita solat istikharah, kemudian kita buat je apa kita nak. Kita buat je mana-mana. Lepas tu kemudian tunggu result. Kita tak kisah result tu, kita anggap result tadi Allah Ta'ala pilihkan. Kalau anda kata yang kita pilih nak buat tu tak elok, maka Allah Ta'ala akan sekat kita. Bukan petanda biasa lah, mana buat dan tak lepas. Maksudnya Allah Ta'ala tak nak bagi kita itu. Itu maksud dia. Bukannya maksud dia cara pelaksanaan solat tu kena tunggu malam, tak ada. Pasal para sahabat Nabi dahulu, mereka beristikharah hatta hanya kerana nak tukar tali kasut. Tali kasut butuh nak beli mana pun dia solat 2 rakaat dulu. Minta Allah Ta'ala pilihan. Lepas tu dia jalan. Dia pergi mana dia jalan. Mana dia anggap bila dia dapat pergi tu, Allah Ta'ala yang sebenarnya atau bagi pada dia perkara berkenaan. Okay, so jadi kalau ni kata ikut istikharah ni, maksud sebenar dia adalah minta pilihan Allah Ta'ala, dan kita lepas istikharah buat je apa yang kita nak buat, dan jangan rasa tersekat-sekat dengan perasaan jiwa, dan anggaplah bila tak jadi ke itu pilihan Allah Ta'ala untuk kita. Okay, baik. Soalan. Assalamualaikum Ustaz, ketika menghadiri persiapan jenazah di masjid pada hari Jumaat, pihak masjid tidak bagi wanita solat dengan jemaah lelaki lain. Jadi jemaah perempuan terpaksa solat dengan imam wanita. Solat Jumaat? Solatlah, apa tak solat pula? Dalam hadis kita baca yang kita baca sebelum ni kan yang disebut tentang tajuk oleh seorang wanita. Dia baca kan itu. Dia hafal, dia kata dia dapat surah Qaf Al-Quran Majid tu daripada bacaan daripada ucapan daripada bacaan Nabi SAW di atas mimbar. Mana mazdara kepada Amrah. Daripada Amrah binti Abdul Rahman, mazdara dia. Dia kata aku terima surah Qaf Al-Quran Majid daripada mulut Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Baginda membaca di atas mimbar. So kalau anda kata benda terlepas kat situ, macam mana kita boleh kata tak boleh baca pula? Kalau solat pula perempuan ikut imam. Okay? Itu sebenarnya bukan perlu asingkan. Di lain tak salah. Ya, memang boleh dia solat bersama imam. Bahkan memang para sahabat wanita zaman Nabi dulu ada solat berjemaah dengan imam. Tak ada masalah. Pasal Nabi tak pernah asingkan mereka. Okay? Allahuakbar. Ada hadis Nabi SAW mengatakan bila kita selesai solat subuh sehingga solat sunat isyraq dan solat duha dapat disempurnakan semasa menunggu solat sunat. Ada hadis Nabi mengatakan apabila kita selesai solat sunat subuh sehingga apabila kita selesai solat sunat solat subuh sehingga pada solat sunat isyraq dan solat sunat duha dapat sempurnakan dan semasa menunggu solat Jumaat.
Tak ada, itu bukan cara dia. Tak, tunggu Jumaat itu macam para sahabat Nabi SAW. Diorang akan masuk masjid macam kita kata, diorang solat sebanyak mana mereka boleh. Tak ada asing-asing pun, tak ada asing kata duha ke apa. Kalau dia datang awal masjid ketika pagi, daripada pagi lah. Kalau dia jam pertama dia datang, jam kedua dia datang, mana sebut berkenaan dengan tajuk kena sempurnakan menunggu solat Jumaat, tak ada. Bukan solat sunat mutlak dah cukup. Selagi imam tak datang, bangun solat tu di antara yang terbaik. Okey, baik. Lain? Okay, tak ada lah. Alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah hari ni kita ni lah kelas Sahih Muslim kita, dan kita dapat sama solat Jumaat, alhamdulillah. Dia ringkasan saja, ringkasan yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi. Dan insya-Allah apa kita akan mulakan kelas yang lain pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.